Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Semua dah makan ke? Dah solat ke? Dah. Okay. Okay. Hari ni kita akan tengok bab 2. Okay, bab 2 cikgu akan tunjuk dulu sepi. Sekejap. Okey, kita akan tengok hari ni bab 2 secara sepintas lalu untuk dia punya tajuk keseluruhan. Terlalu kecil ke? Okey. Nampak Nampak. Okey. Ada lag tak? Tak clear je suara cikgu. Ya. Tak ada sangkut Okey, hari ni kita akan tengok berkaitan dengan bab 2, kita akan tengok dia ada 2 pecahan yang ada kat dalam ni, iaitu keseimbangan pasaran dan juga keanjalan harga. Ini awak dah buat ulang kaji dan awak dah jumpa. Ada tak yang tak jumpa? Jumpa kan tajuk ni kan? Jumpa. Bab 2 dah ada dalam kepala ke? Dah terror ke? Belum. Okey, tak apa. Nanti cikgu pergi je dulu semua. Lepas tu nanti kita patah balik, kita tanya apa yang bab 2 ni, yang mana yang menyusahkan hidup awak. Okey? Lepas tu nanti cikgu akan terangkan. Kita nak bagi faham hari ni sampailah faham lah. Tak nak dah ada yang tak faham ke tergantung ke macam mana ke, tak nak. Okey? Okey. Bab 2 yang pertama dia ada berkaitan permintaan, penawaran dan juga keseimbangan pasaran. Selalu cikgu ajar, mesti cikgu ajar permintaan, sebelah dia penawaran supaya kita nampak perbezaan secara serentak. Okey, permintaan terbalikkan jadi penawaran. Kalau hukum permintaan adalah negatif, hukum penawaran positif, dia terbalik. Okey, senang je nak ingat. Ingat yang ini terbalik. Cuma yang beza penentu permintaan dengan penentu penawaran itu ada sedikit perbezaan. Dan cikgu pun dah suruh awak buat sticky note masa tahun lepas tu yang letak sebelah-sebelah ada kan. Penentu keanjalan, penentu permintaan, penentu penawaran. Penentu keanjalan permintaan, penentu keanjalan penawaran. Ya. Ada kan? Farah cakap ada. Okey, yang tak ada tu wujudkan. Sebab mudah kita nak ingat sebab benda tu memanglah kena kuasai untuk awak nak jawab soalan esei ataupun soalan bahagian A. Okay, esei tu bahagian B. Bahagian A memang glamour tajuk tu. Kalau tak tanya penentu permintaan penawaran, dia tanya penentu keanjalan. Penentu permintaan penawaran ni senang nak ingat. Kalau penentu keanjalan tu dia agak susah sikit. So nak tak nak memang kena hafal. Okay. Okay, yang pertama berkaitan dengan permintaan dulu. Maksud permintaan berkaitan ni cikgu rasa tak ada masalah. Lepas tu hukum permintaan pun okey. Permintaan pasaran iaitu kita tambah semua individu yang ada di pasaran dia jadi permintaan pasaran. Kelok dia lebih landai. Itu mesti awak jumpa. Lepas tu konsep kuantiti diminta dan permintaan yang kalau konsep kuantiti diminta ni dia tunjuk kelok dia ada satu. Kalau kelok permintaan tu dia beralih ke kanan ataupun ke kiri. Ada tak jumpa yang itu? Ada tak jumpa? Emma. Ada jumpa tak? Yang kelok dia sebelah-sebelah. Latihan pun kita ada buat tahun lepas. Yang dia kelok dia macam ni. Satu yang macam ni. Satu lagi dia ada dua. DO, D1. Sama ada pergi ke sini atau pergi ke sini. Oh ada? Ada kan. Yang ini faktor dia satu je disebabkan oleh harga barang itu.
Okey, yang ini pula perubahan dalam permintaan disebabkan oleh faktor selain harga barang itu. Betul tak? Ada jumpa kan? Betul, ada. 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 Okey, bagus. Ada jumpa. Dayana ada jumpa tak? Dayana? Ada. Okey. Faktor penentu permintaan. Kadang-kadang soalan ni dia tanya faktor-faktor permintaan. Dah confuse sikit ataupun penentu permintaan. Sama, benda yang sama yang awak jumpa. Ada apa? Sebut kat cikgu. Ada berapa faktor penentu permintaan? Ada apa? Apa? Ada 5. Apa yang 5? Faktor permintaan ni cikgu. Ya. Dia Cita tak Nurin, asal dia ada berapa dulu? Lepas tu baru dia pecahkan. Asal dia ada berapa? Pat. 2. Ada 2 kan? Yang pertama adalah Harga barang itu. harga barang itu. Yang kedua? Bukan harga barang itu, faktor-faktor lain. Ya, bukan harga barang itu ataupun faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain tu lah yang menyebabkan kelok ni dia beralih ke kanan ataupun beralih ke kiri. Faktor-faktor lain tu apa? Yang pertama? Harga barang lain. Harga barang lain. Ada lagi pecahan dia kan? Ada. Betul tak? Barang apa? Barang penggenap. Barang penggenap. Barang pengganti. Lepas tu ada hukum dia kan. Kalau cikgu kata pengganti ada huruf T kan. Betul tak? So hukum dia positif. So penggenap adalah negatif. Pandai. Lepas tu selain daripada harga barang itu, harga barang lain apa lagi? Pendapatan pengguna. Pendapatan individu ataupun pengguna. Individu. Lepas tu cita rasa pengguna. Lagi Jangkaan harga pada masa akan datang. jangkaan harga masa hadapan ataupun datang. Lagi Musim. Okey. Nampak 1, 2, 3, 4, 5. Campur Bukan dengan ada 6 faktor tu cikgu. harga barang itu. Ada lagi satu ni. Dasar kerajaan. Dasar kerajaan. Okey. Dalam faktor penentu ni, ada tak yang awak tak faham? Ada tak yang tak faham? Tak ada Senang je nak faham yang ini. Untuk cover nanti soalan objektif kalau kita jumpa ni, kita akan tengok yang ini. Dan ada juga sikit latihan cikgu akan bagi untuk soalan struktur. Soalan esei. Okay, cuba jawab macam latihan yang cikgu bagi hari Khamis kan. Awak dah cuba hantar kat cikgu kan. Yang itu kita akan cuba jawab hari ni. Okey, itu adalah penentu permintaan. Sama juga dengan penentu penawaran, awak kena tahu rasanya tak ada masalah juga. Yang ini pun sama, maksud semua tak ada masalah. Okey, kita tengok keseimbangan pasaran. Inilah yang cikgu nak awak lukis lah beribu-ribu kali. Kelok keseimbangan pasaran. Ini memang kena kuasai. Belajar untuk lukis bagi lengkap. Kuantiti unit kosong. Belajar bagi lukis lengkap. DO, Okey. Cikgu nak awak pandai lukis macam cikgu lukis ni. Dapat je. Tangan tu, jari tu automatik akan ni. Awak lakarkan je. Tak payah guna pembaris pun tak apa. Ambil kertas kosong kat mana-mana. Cuba duduk saja lukis. Sebab ini sangat berguna untuk awak dapat 4 ataupun 8 markah. Kalau soalan yang macam ni ada 2 kan. Contoh soalan nombor 4 dengan nombor 5. Dua-dua soalan tu 7 markah. 7 markah dia memerlukan gambar rajah. Bila awak dah master gambar rajah ni, awak dah ada 4 markah dalam tangan. So huraian sangat senang. Huraian tengok je apa yang ada kat dalam ni, dah dapat lagi 3 markah, so 7 markah. Kalau dia ada 2 soalan, darat dengan 2, 14 markah dalam tangan. Senang, simple. Sebab tu cikgu suruh kuasai betul-betul kelok ni. Apa nanti kita cuba jawab. Okey.
Itu kelok keseimbangan pasaran. Kalau kelok ketidakseimbangan pasaran, awak ada jumpa tak lebihan permintaan, lebihan penawaran? Ada tak jumpa? Ada. Itu senang kan? Tahu kan yang kat atas tu lebihan apa? Kat atas. Apa? Kat atas lebihan apa? Cepat. Penawaran. Kenapa lebihan penawaran, Nayana? Sekejap. Kejap. Sebab sebab permintaan pengguna tak sama dengan jumlah penawaran. Okey. Lepas tu, apa yang lebih? Penawaran ke permintaan? Penawaran. Okey, penawaran. Betul. So kita tengok betul tak Dayana jawab tadi? Dia kata penawaran. Kita tengok. Okey, ni katalah tadi kelok keseimbangan. Okey, kat tengah ni kita panggil dia apa? Keseimbangan. Titik keseimbangan pasaran. Okey, ini harga keseimbangan, ini kuantiti keseimbangan. Kalau dalam jadual awak tengoklah kalau permintaan sama dengan penawaran, itulah dia harga dan juga kuantiti keseimbangan. Tak ada jadual senang. Ini pun senang juga nak tengok. Okey, bila cikgu kata bila harga berada di atas harga keseimbangan, tengok kelok apa ada sebelah kanan, kelok penawaran, automatik lah ruangan ini kita panggil dia, Dayana kata tadi, lebihan penawaran. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Senang. Okey, kalau cikgu bagi soalan, apa keadaan yang berlaku bila harga berada di bawah harga keseimbangan? Maksudnya di sini. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Lebihan permintaan. Lebihan permintaan. Cikgu ajar kelok apa ada sebelah kanan supaya kalau awak blur ke apa, cikgu awak akan ingat ayat cikgu. Cikgu kata kelok apa di sebelah kanan? Lebihan permintaan. Okey, lepas tu huraian dia senang je. Bila berlaku lebihan permintaan, kena cerita sebanyak berapa tu, ambil amount ni, tolak amount ni. So dapatlah berapa jurang dia ni. Lepas tu, kalau dia ada di bawah, awak ingat, kita mesti menuju ke tengah. Apa jadi pun kita akan menuju ke tengah. So bila kat bawah, harga cenderung apa? Harga cenderung? Menurun. Baik, cikgu kata kita menuju ke tengah ni. So sekarang kita berada di bawah. Menaik. Harga cenderung naik ke titik keseimbangan. Tu ayat penuh dia. Kalau kita berada di atas, apa jadi? Harga cenderung ke bawah. Harga cenderung turun ke mana? Ke keseimbangan. Ke titik keseimbangan. Tu ayat standard dia. Okey? Lepas cikgu ajar je awak buat tengok balik. Cikgu akan bagi video ni nanti. Okey. Habis dah yang itu, kita pergi kepada keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran. Sebelum cikgu masuk yang ni, awak ada masalah dengan formula? Awak ada masalah dengan formula keanjalan? Sikit. Sikit? Ada sikit. Ada sikit So kita tengok formula keanjalan. Formula keanjalan cikgu ajar ada berapa? Ada berapa 3. formula? Okey, basic formula tu kita panggil dia number 1. Awak ada tak tulis dalam sticky note? Ada. Buka dekat bahagian sticky note tu sekarang sebab cikgu nak ajar bila masa nak guna. Cikgu dah ajar dah tapi mungkin awak dah lupa. Dah. Tu dah tahu dah tu. Kita jelaskan sikit lagi Lambat pula nak padam benda ni. Okey, kita tengok Okey, formula yang pertama.
Okey, yang pertama ED atau ES cikgu buat serentak sebab formula dia sama je, cuma yang beza ED ataupun ES. Nanti kuantiti diminta atau kuantiti ditawar sama. Yang pertama, peratus perubahan kuantiti diminta atau kuantiti ditawarkan bahagi peratus perubahan harga. Okey, yang kedua apa? Yang kedua apa? Kuantiti yang Q1 Cikgu. tolak Ha. Q0 darab 100 bahagi dengan QO. Okey, lepas tu bahagi besar kan? Ya. Apa lagi? P1 tolak P0 darab 100 bahagi P0. Okey, ni formula yang kedua. Yang lain pun ingat macam Nurin Okey, yang ketiga. Siapa pula? Siapa nak bagi tahu? Saya. Nurin lagi tak nak orang lain. Q1 tolak Bukan Alah, Nurin, cikgu. orang lain. Saya semangat dah ni. Okey, semangat. Q1. Okey. Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab P0 tolak P1 tolak P0. Ni yang Pipo. Mengarut. Betul tak cikgu? Pipo. Okey, pandai. Dia kan ada lagu dia. Macam mana lagu dia? Pipo. Okey. So kalau hafal macam tu, selamat. Formula ni akan betul. Kalau hafal macam ni, Ki koko po pipo. Mana atas mana bawah tak tahu. So bila hafal ki koko po pipo. So kita tahulah po tu dia duduk di atas seorang-seorang sebab orang kan selalu akan terbalik benda ni. Okey, ingat Ingat. Okey. Bila masa kita nak guna Bila masa kita nak guna formula yang pertama, bila awak ada catat tak? Bila ada. Nak guna? Bila nak guna? Bila jumpa peratus. Apa Emma? Peratus dengan peratus. Betul. Bila soalan bagi peratus guna formula yang pertama. Okey, formula kedua. Bila nak guna? Dia bukan peratus. Bila nak cari peratus? Dia tak ada peratus. Apa Diana? Apa? Bila dia tak ada peratus, lepas tu soalan ada peratus dengan tak ada peratus. Okey Farah. Katalah soalan tu dia bagi peratus untuk harga 20%. Tapi untuk peratus untuk kuantiti dia bagi 20%. Tapi untuk harga dia tak bagi peratus terus. Dia bagi harga naik daripada 5 pergi ke 10. So awak kena cari dulu peratus untuk harga, barulah ambil 20 bahagi dengan jawapan yang awak cari. Okey, jelas kat situ? Dia bagi salah satu. Satu dia bagi siap-siap, satu lagi disuruh awak cari, barulah guna formula yang kedua. Boleh? Okey, formula yang ketiga. Formula yang ketiga guna kalau tak ada peratus. Formula yang ketiga. Kalau dia tak bagi apa-apa, peratus memang tak ada langsung. Dia bagi harga menaik, harga menurun, kuantiti naik, kuantiti menurun. So kena guna formula yang ketiga untuk kira keanjalan. Okey, satu soalan yang aku nak tanya. Kalaulah keanjalan permintaan, jawab apa? Mesti dapat apa? Mesti apa? Cepat. Cepat. Kalau keanjalan permintaan, macam mana awak nak yakin? Oh betul dah jawapan yang aku kira ni. Apa? penawaran dia dapat positif, permintaan dapat negatif. Okey, pandai. Penawaran dapat positif, permintaan dapat negatif sebab dia ikut hukum. So bila awak kira keanjalan ni awak dapat negatif.
Tapi awak kira untuk penawaran. Tak payah fikir panjang, pengiraan awak memang salah. Sebab keanjalan penawaran mesti dapat positif. Kenapa awak nak dapat negatif? Itu salah satu peringatan untuk kita. Kalau kira keanjalan permintaan, tiba-tiba kira dapat positif. Salah, buat semula. Buat semula. Sebab itulah formula ni kena hafal. Cikgu pasti sebelum masuk dewan dah berapa hari tu awak memang duduk hafal formula semua bagai kan. Masuk dewan bila pengawas tu kata boleh mula menjawab, semua formula yang awak dah hafal tu awak tulis dekat kertas soalan. Tulis dulu dengan pensel. Tulis, takut nanti terlupa. Tak kisahlah dia ada ke tak soalan tu, tulis dulu. Sebab tak banyak sangat pun formula yang ada. Okay? Okay, settle untuk keanjalan, penentu keanjalan dan penentu keanjalan penawaran dan penentu keanjalan permintaan tadi. Cikgu dah suruh dah awak tulis 4-4 letak dekat-dekat dan hafal. Okay, itu sahaja untuk bab 2. Ada tak lagi yang bab 2 awak ada masalah? Ada tak? Nanti kita tengok soalan baru kita tahu. Okey, ni cikgu saja nak tunjuk ke awak betapa banyaknya markah yang ada dalam bab 2 ni dalam soalan SPM. Contoh kalau awak tengok untuk tahun 2018, untuk tajuk bab 2 ni, dia ada suruh awak lukis dan huraikan kelok. 6 markah, banyak ni 6 markah tapi ni senang je. Lukis kelok hurai, senang kan? Senang ke susah? Senang kan? Kelok permintaan lukislah macam ke bawah dari kiri ke kanan, lepas tu huraikan. Harga naik, harga turun, hukum negatif, sonsang, itu je. 4-6 markah. Faktor yang mempengaruhi keanjalan penawaran, nampak? Dia dah keluar. Dia tak tanya faktor penentu penawaran. Tak tanya. Dia tanya keanjalan. Kena tahu 6 markah sangat banyak. Lepas tu untuk soalan bahagian B, macam biasalah keseimbangan pasaran ni yang kita jawab hari tu. Kesan ke atas pasaran rumah, kena lukis kelok, keseimbangan pasaran 7 markah. Yang ini pun sama, kesan tarif ni dia ada kaitkan bab 2 dengan bab 5. So untuk awak cikgu akan lebih fokus kepada bab 2 dan bab 5. Okay, insyaAllah awak boleh dapat A-. Kalau awak usaha lagi awak akan dapat A. Okay, sebab bab 2 dengan bab 5 ni sangatlah menyumbang besar dalam kertas 2. Okay, objektif awak skor 35 ke atas macam kita bincang dalam kelas minggu lepas, A- tu dalam tangan. Okay, kita cuba praktikkan benda ni dalam soalan percubaan nanti. So, buktikan kat cikgu dah boleh dapat A dah. Okay, untuk 2018 soalan bab 2 sahaja ada 26 markah. 26 markah daripada 100. Sangat banyak. Sebab hari tu kita kata kertas 2 kita nak dapat berapa? Berapa je markah kita nak dapat untuk kertas 2? Ingat lagi tak? Ingat tak? Awak ada catat tak? Mana? 45. 45 Okey, 45. Ini dah dapat 26. 45 tolak 26 berapa? Berapa? 24. 45 tolak 26. 19. 14. 19 ke 18? 45 tu nak 19. 18 kan? 19. 19. Okey, lagi 19 markah. Tak boleh dapat. Nanti cikgu tunjuk 5 tu berapa yang ada dalam wajaran di dalam soalan SPM. Mesti awak akan fokus bab 2 dengan bab 5 je. Tapi bab lain jangan tinggal. Baca dan ini juga. Kena fokus dia juga kan. Tapi jangan tinggal. So kita akan tumpu kepada bab 2 dengan bab 5. Bab 5 ni adalah bab 1 tingkatan 5. Okay. Sebab bab tu dia kan macam ayat-ayat kan. Kita boleh goreng-goreng sikit lah yang itu. Okay. Untuk 2019 pula kalau awak tengok 27 markah dia punya wajaran. Hukum permintaan lagi. Tadi kelok permintaan. Pasaran kan? Pasaran. Ini hukum permintaan. Lepas tu faktor yang mempengaruhi keanjalan penawaran lagi. Cuma soalan ni berbentuk lain sikit lah. Nanti kita akan tengok yang itu dalam PDPR macam biasa.
cikgu akan tunjuk soalan dia. Okey. Lepas tu bahagian B apa pula? Bahagian B, perubahan keseimbangan pasaran. Ini pun sama, lukis kelok keseimbangan. Kesan kerajaan turunkan harga petroleum pun sama, lukis kelok keseimbangan pasaran. 27 markah. Senang, sangat senang nak skor. Okey. Okey, kita habis dah yang itu. Tengok yang ini. Yang ini adalah yang cikgu cerita tadi. Dah habis dah yang ni, tak ada masalah. Okey, inilah dia kata huraian dia. Okay, awak dengar jelas suara cikgu tak? Ke awak dengar suara kartun ni? Dengar suara cikgu. Dengar kan? Kartun ada, suara cikgu ada. Kartun Cik Mang ni. Okey. Inilah huraian yang awak akan guna bila kita nak jawab soalan nanti. Okey, inilah jawapan-jawapan dia. Sama juga yang awak dah jawab jawapan yang awak bagi kat cikgu hari tu. Macam ni awak jawab kan? Macam ni kan? Jawab dalam point Jawab dalam point, senang sikit. Dalam ayat tu nanti pening. Okey, jawab dalam point. Ini huraian tambahan dia. Yang basic kat atas ni kena tahu. Walaupun kita katakan kalau awak dah lukis kelok ni, awak dah dapat 4 markah. Huraian dah dapat 3 markah. Pilihlah yang mana awak suka. Nak tulis semua pun tak apa. Kalau banyak masa kan, tulis je lah sebab dia cerita dia berurutan. Contoh, cikgu tunjuk satu berlaku peningkatan permintaan. Tapi awak jawab kena ikut soalan. Okey, kenapa berlaku peningkatan permintaan ni? Contoh kerajaan, itu soalan apa? Kerajaan nak buat apa tau? Nak meningkatkan, apa tu? Nak buat rumah mampu milik kan? Betul tak? So penawaran rumah meningkat kan? Awak kena jawab ikut soalan. Disebabkan kerajaan ingin menambah bilangan rumah untuk apa-apa-apa, so akan berlaku peningkatan dalam penawaran rumah. Tu ayat penuh dia. Okay, ini point ni dia tak ada bagi bahan. Cuma ini kata kunci dia. Okay, bila ada soalan simulasi, ikut kehendak soalan. Okay, berlaku peningkatan permintaan, nampak? Elok permintaan beralih ke kanan daripada DO ke D1. Okay. Penawaran macam mana pula? Penawaran adalah tetap. Bila cerita D, cerita juga pasangan dia, jangan tinggal. So penawaran tetap, dia tak berubah. Tetap iaitu SO. Bila penawaran tetap, permintaan lebih, automatiklah dia jadi lebihan permintaan. Siapa yang lebih, awak ingat kat dalam otak awak, siapa yang lebih, itulah berlaku lebihan apa? Permintaan ke penawaran? Okay. Lepas tu harga cenderung apa? Cenderung, boleh tengok dekat sini, dah nampak terus harga cenderung meningkat. Keseimbangan dia pula berubah daripada EO ke E1. Boleh faham? Kuantiti jadi apa? Kuantiti meningkat daripada QO ke Q1. Boleh jelas kat situ? Boleh? Jelas. Okey, senang kan? Okey. Bila berlaku pengurangan pula, kelok DD beralih ke sebelah kiri. Penawaran masih lagi tetap. Tapi bila DD berkurang, mestilah S ni yang lebih. Sebab S tu tak pergi ke mana-mana tapi DD yang berkurang. So berlaku lebihan penawaran. Perbezaan dekat situ je. Ayat yang lain standard semua sama. Sama juga dengan penawaran. Nampak? Ayat dia semua sama. Cuma yang beza kat sini, lebihan penawaran ke lebihan permintaan. Itu sahaja. Lepas tu SO ke S1. Tengok kelok apa yang berubah. Okay. So awak buat dalam sticky note urutan huraian. Asa macam tahun lepas ada dah cikgu bagi kan? Ada tak cikgu bagi standard nak jawab soalan macam ni? Ada tak? Ada. Diana tengah makan apa tu? Ada Okey, awak jangan ni hari ni juga bagi settle. Kalau tak ada, adakan dia. Tak nak dah tertangguh-tangguh, tak tahulah, tak apalah, semua adalah cerita dia. Okey, so hari ni kita nak cuba jawab soalan tapi sebelum tu awak tengok ini dia macam kelabu-kelabu sikit tapi nampak kan?
Fokus apa? Kemahiran melakar rajah. Awak dah Tera ke? Melakar rajah keseimbangan? Tera? Boleh istilah diri? Tak nak sikit. Boleh Tera? lah. Boleh lah. Sekejap lagi awak ambil kertas kosong. Cikgu nak suruh awak lukis. On the spot, on camera, tunjuk. Siapa yang kamera dia rosak, boleh hantar kat dalam grup. Boleh? Kamera rosak hantar dalam grup. Macam mana tu? Rajah, Boleh. Apa Diana? rajah ni kelok ke apa? Raja tu kelok. Ini yang cerita lawak tu. Oh, cikgu pernah cerita kat awak? Tak ada. Tak ada. Okey, adalah batch tu rahsia lah kan. Dia form 4 lah waktu tu. Bila jawab soalan macam ni, dia tulis dengan menggunakan gambar rajah. Awak rasa dia buat apa? Dia buat apa? Cepat. Dia buat apa? Fikir gambar orang. Dia fikir gambar. Ya Allah ya Tuhan. Cikgu dah kata dah dalam ekonomi ni tak ada lukis-lukis gambar. Kalau dia kata gambar rajah, dia kata rajah. Dalam ekonomi tu kelok lah, tak ada benda lain. Tak ada dia suruh lukis benda lain Ingat dalam otak awak tu kelok. Rajah ke gambar rajah tu kelok. Boleh? Boleh? Dia pergi lukis gambar. Boleh gelak je lah cikgu. Lepas tu dia tak buat silap dah. Dah kali dia dapat A dalam SPM. Hebat kan? Okey. Lepas tu kemahiran menghurai rajah. Yang tadi cikgu tunjuk kat atas tadi. Menghurai. Bila dah pandai lukis, kena pandai hurai. So dua-dua ni awak dah berjaya mendapat 7 markah dalam tangan. Kalau ada 2 soalan, dah dapat 14 markah. Senang. Simple. Okey, kemahiran menjelaskan penentu permintaan dan juga penentu penawaran. Kenapa dua-dua ni kena pandai? Sebab awak nak kena tahu penentu tu memberi kesan kepada kelok permintaan berubah atau kelok penawaran berubah. Sebab itulah dua-dua ni kena mahir. Okey, hafal. Cikgu ulang lagi, kena hafal dan fahamkan. Last sekali, kena mengenal pasti maklumat macam mana yang cikgu ajar minggu lepas tu. Baca apa dulu, baca kenyataan soalan, lepas tu tengok soalan kat bawah, lepas tu baru patah balik kepada simulasi yang dia bagi. Lepas tu kena kenal pasti kata tugas. Yang kedua kenal pasti kata apa? Kata apa? Dia ada 2. Kata tugas dengan kata tak ingat dah. Cepat. Kata tugas dan kata mula dengan huruf K. Kunci. Kata kunci. Kata tugas dan juga kata kunci. Kata tugas ni macam jelaskan, huraikan, terangkan, itu kata tugas. Kata kunci ni apa kehendak soalan tu nak? Dia suruh awak terangkan apa? Terangkan hukum permintaan. Hukum permintaan tu kata kunci dia. Okey. Boleh? Boleh? Catat tau, catat. Kalau tak boleh catat nanti tengok balik video yang cikgu ni. Lepas tu nanti catat. Penting ni, penting. Okey. Soalan on the spot. Awak sediakan kertas. Kalau tak yakin dengan jari sendiri tu, bolehlah guna pembaris. Okey, yang pertama. Soalan dia nak dengan menggunakan rajah yang sesuai, jelaskan. Jelaskan ni kita panggil dia apa? Kita panggil dia apa? Kata tugas Kata tugas. Jelaskan kesan setiap peristiwa berikut ke atas keseimbangan pasaran ikan. Keseimbangan pasaran ikan. Ini adalah kata kunci. Keseimbangan pasaran ikan. So maksudnya dia suruh awak buat apa? Lukis kelok keseimbangan pasaran ikan. Okay, ingat
Kelok keseimbangan pasaran ikan. Bukan ayam, bukan itik. Ikan. Okey, cikgu tekankan tu. Ikan. Okey, situasi yang pertama. Angin monsun melanda pantai timur Semenanjung. Angin monsun, awak kenal pasti dia penentu permintaan atau penentu penawaran. Angin monsun. Cepat. Dalam otak awak apa? Apa yang awak fikir? Angin monsun melanda pantai timur. Penentu permintaan ke penentu penawaran? Diana. Permintaan. Permintaan. Jatuh bawah yang mana satu? Kalau kata permintaan, Bukan dia kan harga ada banyak barang tadi. itu. Musim. Musim. Siapa kata musim tadi? Musim. Ini penentu permintaan. Betul ke? Angin monsun ni musim ke? Kalau lagi. Sebab Kita belajar bahagian musim tu dia ada musim perayaan, musim perubahan cepat. cuaca. Perubahan cuaca. Ini adalah faktor cuaca. Bila faktor cuaca dia masuk dalam penentu penawaran. Sebab tu cikgu suruh hafal penentu-penentu tu. Okey? Dia cuaca, dia bukan musim. Bila cuaca tak bagus, apa jadi dengan penawaran ikan? Meningkat. Menurun. Meningkat. Menurun. Menurun. Kenapa menurun? Sebab Sebab? Sebab cuaca dia. Yelah. Kenapa? cuaca buruk. Kenapa bila cuaca buruk ikan habis mati? Tak, dia Betul? bahaya kepada Kita nak tangkap ikan. Nelayan sukar turun ke laut. Sebab itulah penawaran ikan berkurang. Permintaan tetap. So akan berlaku lebihan apa nanti? Lebihan permintaan. Itu dekat huraian nanti. So hari ni kelas ni cikgu nak suruh awak lukis kelok dulu. Lepas tu huraian nanti awak hantar jawapan dalam grup. Cikgu nak check. Boleh? Huraian dia yang macam cikgu tunjuk tadi. DO, ke D1, D1 semua bagai tu lengkap. Okey? Okey, ini angin monsun. Kita tengok yang kedua pula. Teknik moden menangkap ikan yang ditemui oleh LKIM. Kalaulah awak rasa stres lah nak ingat penentu apa, awak boleh fikir logik. Kalau teknik moden menangkap ikan ditemui, awak rasa kesan kepada permintaan ke kesan kepada penawaran? Fikir logik. Permintaan. Kenapa? Bila teknologi moden tangkap ikan, kita nak minta ikan banyak. Kenapa? Ikan tu berkualiti ke? Sebelum ni nelayan tangkap guna pukat tak berkualiti. Right. Penawaran kot. Penawaran sebab dia kalau nanti dia tangkap banyak sangat. Betul. Bila teknik moden menangkap ikan, kuantiti ikan yang dia boleh tangkap tu lagi banyak berbanding yang konvensional, yang biasa. So, penawaran ikan akan meningkat. Betul samalah huraikan macam biasa. Okey, boleh Yang lain boleh ke? Yang lain boleh ke? Boleh. Boleh. Faham. Awak kena juga fahamkan. Paksa diri tu kena fahamkan. Tengoklah 100 kali ke 200 kali ke. Kena wajib. Okey, kita tengok lagi satu. Sejenis virus bahaya telah menyerang ternakan ayam. Apa pula ni? Apa kaitan ayam dengan ikan? Apa kaitan ayam dengan ikan? Dia barang pengganti. Pandai. Ya Allah, pandainya.
Barang pengganti. Tak nak makan ayam, makan ikan. Tak nak ikan, makan ayam. So sekarang ni virus bahaya telah menyerang ternakan ayam. Apa jadi dengan ayam? Permintaan berkurang. Penawaran dia berkurang. Penawaran ayam berkurang kan? Apa jadi dengan ikan? Permintaan meningkat. Pandai. Permintaan ikan akan meningkat sebab orang tak berani beli ayam sebab ayam ada virus, takut nanti dapat penyakit. So jawapan dia adalah permintaan. So kelok permintaan ikan akan beralih ke kanan. Okay, so tugasan awak hari ini ialah apa? Buat ini. Tiga ni maksudnya kena ada 3 kelok dan 3 ada huraian. huraian. Pandai. Ada 3 kelok, 3 huraian. Bila boleh nak hantar kat cikgu? Esok. Esok. Kejap. Cepat. Bila boleh hantar? Esok lah cikgu, esok. Esok sebelum tengah hari. Tak nak sampai petang. Cikgu nak semak. Okey. Buat bagi cantik macam budak yang dapat 7 markah full mark. Macam mana cantik dia? Lukis, bagi intro ayat dulu sikit. Lepas tu lukis kelok. Lukis kelok apa yang berubah? Bagi huraian dalam point. Okey. Awak buat satu soalan, satu muka surat. Boleh? Boleh? Satu soalan, satu muka surat. Cikgu dah ajar kalau soalan macam ni nak lukis kelok berapa baris awak kena lukis? Besar 5. dia berapa baris? 5. 5 atau 6. Cukuplah besar tu, tak payah besar-besar sangat. Okey? Boleh? Jelas? Bagi dapat 7 markah 7 markah. Okey, ada soalan nak tanya? Yang kena hantar dia kat dalam grup Grup kita lah, grup kita yang grup dengan cikgu tu, grup kecil tu. Bukan grup yang ramai tu. Lepas tu kena hantar dalam PDF juga PDF. Senang je kan? Awak ada masalah hantar PDF? Susah. Kenapa? Senang. Tak, senang je. Senang. Awak ada cam scanner kan? Ada. Itu senang. Cam scanner lepas tu save je lah as PDF. Boleh? Boleh. Kalau gambar dia macam tak apa nak clear sangat. Dia tak putih, dia gelap. Cikgu, kelok dia sama je kan dalam buku nota tu. Nota apa? Dalam buku nota PIN tu, dia tak ada nombor-nombor pun kan? Dia tak, dia PO. Dia POP 1. Ya. Okey, satu petua dia kalau nak lakar kelok ni untuk soalan macam ni, dia tak payah letak 1, 2, 3, 4, 5, tak payah cipta. Kita hanya letak PO, P1, QO, Q1. Itu je, mudah, senang. Okey. Okey. Kecuali lah soalan bahagian A, dia suruh awak lukis kelok, dia suruh awak cipta jadual, itu memanglah kena ada nombor. Yang ini lakarkan je lah. Dia tak ada guna kertas graf, tak guna apa. Hanya lakar di kertas layan jawapan yang dia bagi, tu macam test pad yang kita guna selalu cikgu buat exam tu, ada kertas test pad kat belakang kan. Exam soalan SPM macam tu lah. Biji, dia tak ada guna test pad. Kertas graf pun tak ada. Okey, ada lagi soalan nak tanya? tak ada. Tak ada. So untuk soalan objektif tu awak habiskan dulu. Lepas tu ada mana soalan yang bermasalah yang tak boleh dijawab, kita akan bincang minggu depan. Awak teruskan buat bab 3. Lepas tu nanti take note soalan mana, kita pergi kepada soalan tu je. Kalau yang lain tu cikgu bagi jawapan. Bila awak ada masalah, tak ada masalah, kita terus je. Bila yang bermasalah baru kita bincang. Boleh? Boleh. Terus buat sampai bab 3. So bila awak habis modul yang cikgu bagi tu, awak dah berjaya menjawab berapa soalan objektif? Berapa? Berapa? 200 ataupun 150. 300.
Oh, wow. Satu set ada 150, dua set, satu set lagi ada 150, so jumlah dia 300. Takkanlah bila kita dah buat 300 soalan objektif, 35 markah takkan tak boleh dapat? Boleh tak? Yakin? Boleh. Ya Allah, boleh, tak ada masalah. So bila awak ada masalah, 300 tu 35 markah. Ke 100 cikgu? Astaghfirullahalazim. Saya kurang dengar. Tak, maksud cikgu kita dah buat latih tubi 300 soalan objektif Nuril. Takkanlah untuk SPM, untuk percubaan 35 betul kan tak boleh. Soalan dia lebih kurang je asyik ulang benda yang sama. Faham Nuril? Faham. Apa tu? Betul ke cikgu jawab soalan Nuril tu? Betul. Betul. So lepas ni awak kena yakin kalau bila awak buat ulang kaji tiba-tibalah kata terajin kan. Lepas ni buat ulang kaji bab 3. Lepas tu ada masalah apa-apa tanya dalam grup kecil. Tak payah tanya dalam grup besar pun tak apa. Okay, boleh supaya masalah apa yang ada dalam ekonomi ni tak ada dah. Dia tak jadi masalah dah. Sebab kita dah selesaikan, kita cuba selesaikan. So percubaan ni memang power. Boleh? Boleh. Okay? Okay. So bolehlah mula menjawab soalan yang cikgu bagi tu. Jawab bagi elok, comel, cantik, tulisan cun. Okay? Okay, itu sahaja kelas kita hari ini. Kalau tak ada apa soalan, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okay. Okay. Ibu seorang je ke?